untuk betul-betul register dan mula menyimpan. Itu pun dikira terlambat lah. Sebab apa? Sebab fokus matlamat kita pada awalnya kita fokus nak benda lain dan kita tak berapa jelas tentang QM. Tapi bila kita register, kita buat semua produk, barulah kita nampak, kita faham. Jadi malam ni sebelum saya proceed ni, saya nak tahulah sedikit sebanyak survey daripada kita punya partisipan malam ni. Okay, siapa yang belum beli, even tak mula tak simpan lagi dalam JSA ke GCA atau GE, boleh komen satu dulu. At least saya nak tahulah survey tentang kita punya partisipan malam ni. Boleh type satu kalau belum beli mana-mana produk lagi, JSA ke GCA atau GAE. Okay, boleh type dekat komen. Tak ada komen lagi. Dah beli JSA 10. Okay, terima kasih Cik Zaid Sulaiman. Dah beli, okey tak apa. Dah beli, boleh, kita boleh proceed lah untuk pembelian, ataupun yang mana dah buat pembelian tu mungkin dia dah faham lah tentang sedikit sebanyak tentang produk. Okey, tapi malam ni saya fokus kepada pengiraan untuk kesemua produk, macam mana kita nak tengok akaun, macam mana kita nak buat pengiraan untuk akaun JSA, GCA dan juga GAE 10 kali. Okey, pertama sekali saya akan sharekan slide saya malam ni. Okey. Okey, boleh nampak tak saya punya slide, Najmi? Boleh. Okey. Saya Isi proceed panel ya. kan. Alright. Okey. So malam ni kita punya matlamat utama, kita nak saya nak sharekan tentang pengiraan untung atau rugi akaun emas di Quantum Metal. Jadi sangat pentinglah bila kita dah buka akaun, tak kira kita beli RM10 ke, kita buat GCA berapa ratus ke, beribu ke, ataupun kita dah buat pembelian GAE, even satu unit 5 kali ataupun satu unit GAE 10 kali, kita kena fahamkan macam mana kita nak tengok akaun kita tu betul-betul untung ataupun masih lagi belum untung. Jadi sangat pentinglah untuk setiap individu yang mana dah buka akaun, dah buat pembelian, kena tahu sedikit sebanyak tentang ilmu pengiraan untung atau rugi akaun emas. Sebab apa? Kita tak nak nanti bila kita terminate di saat akaun kita masih lagi loss, masih lagi belum untung. Jadi rugilah sebab kita tak ambil peluang untuk maksimumkan kita punya keuntungan di Quantum Metal Gold. Okay, next saya pergi kepada isi kandungan yang saya akan kongsikan malam ni. Okay, pertama sekali saya akan berkongsi tentang apa itu spread. Okay, yang kedua, perbezaan kemudahan produk emas Quantum Metal. Okay, kita ada 3 jenis produk dan apa perbezaan bagi setiap produk yang ada. Macam mana kita nak tengok dan macam mana kita nak tahu akaun yang kita dah buat pembelian tu dah recover dia punya spread. Okay, nombor 4, saya akan kongsikan macam mana kita nak tengok akaun Gold Storage kita, iaitu singkatan bagi nama Gold Storage ialah GSA, untung atau rugi. Okay, nombor 5, saya akan kongsikan macam mana kita nak tengok akaun GCA kita, iaitu Gold Convert Account, dah untung atau masih rugi. Nombor 6, macam mana kita nak tengok akaun GAE 5 kali kita dah untung ataupun masih lagi rugi, dan juga untuk GAE 10 kali akaun tu dah untung atau rugi. Okey, next apa yang kita perlu fahamkan pertama sekali, bila you dah buat pembelian ataupun you baru je nak beli, even RM10 pun kena faham. Setiap produk yang ada di Quantum Metal memang ada nilai spread. Okay, spread tu ialah perbezaan harga jualan dan belian emas yang dikenakan oleh syarikat ataupun pembekal emas. Untuk apa? Untuk syarikat tu jana keuntungan. Daripada situlah, daripada kita buat pembelian emas ni lah syarikat dapat keuntungan. Dan bagi kita sebagai gold saver, penyimpan emas ataupun gold investor, untuk apa spread ni? Sebab apa? Kita nak memaksimalkan keuntungan, untuk kita maximize kita punya keuntungan daripada setiap simpanan atau belian emas yang kita buat. Jadi sangat pentinglah untuk kita faham dulu spread itu. Sebab apa? Bila kita kita buat pembelian RM10, dalam akaun kita akan nampak, kita tak akan nampak akaun kita tu terus ada RM10. Dia akan ada kurang daripada RM10. Sebab apa? Sebab dia dah tolak dengan nilai spread 7% di atas setiap pembelian emas.
Okey, jadi sangat pentinglah untuk faham spread tu, setiap produk dia punya spread dia berbeza. Okey, kita pergi tengok kepada next slide, iaitu perbezaan produk emas di quantum meter. Okey, yang pertama sekali kita tengok untuk akaun emas di QM, okey, kita ada tiga jenis produk, iaitu Gold Storage, Gold Convert Account dan juga Gold Asset Enhance. Okay, untuk Gold Asset Enhance kita dipecahkan dengan dua kategori, iaitu Gold Asset Enhance 5 kali ganda dengan Gold Asset Enhance 10 kali ganda. Jadi kita kena tahulah setiap 4 kategori ni dia ada nilai spread yang berbeza. Okey, spread untuk GSA ialah sebanyak 7% dikenakan di atas setiap pembelian emas yang kita buat pembelian. Untuk GAE 5 kali, untuk GCA tak ada. Tak ada sebab apa? Sebab kita nak buat GCA ni, of course, kita kena lalui proses Gold Storage. Kita kena buat pembelian dulu di akaun GSA, barulah kita boleh buat GCA. Jadi, spread dia 7% daripada pembelian daripada GSA. Lepas tu, untuk Gold Asset Enhance 5 kali ganda, dikenakan 4% daripada setiap pembelian emas. Dikira 4% daripada harga lantai emas dunia, iaitu QM price. Kalau anda dah ada dah install apps QM Gold My, boleh tengoklah QM price tambah dengan 4% untuk GAE 5 kali. Okay, next untuk GAE 10 kali dikenakan sebanyak 3% daripada setiap pembelian emas. Okay, setiap unit tu memang dikenakan 3%. Tu perbezaan bagi setiap produk lah. Okay. Next, kena fahamkan minimum saving. Kita kena tahulah sedikit sebanyak. Okay, minimum kita boleh buat simpanan ataupun top up untuk GSA sebanyak RM10. RM10 je kita boleh simpan. Tu paling minimum. Maximum unlimited amount. Boleh simpan sebanyak mana duit yang you ada, you boleh tukar kepada gram emas. Okey, untuk gold convert kita boleh buat serendah RM150. Lepas tu kita boleh buat melalui dua cara untuk GCA. Okay, pertama, kita buat pembelian dulu dekat akaun GSA. Lepas tu kita pilih QM Cell, kita terus tick convert. Okay, kita boleh buat minimum RM150. Kaedah yang kedua, kita simpan dulu kumpul dalam akaun GSA. Sebanyak mana yang kita nak simpan, kita tak terus tick convert lagi. Kita kumpul dulu in case in future perlukan duit, nak guna duit, urgent nak guna duit. Jadi kita nak ambil daripada GSA, kita boleh request GC. Okay, request GC ni boleh tengoklah dekat sistem, dekat bahagian dekat website. Okay, bila klik dekat bahagian GCA, dia ada request GC. Kita boleh request minimum RM100 daripada jumlah yang ada dalam akaun GSA. Pastikan jumlah tu, cash value tu cukup lah untuk kita request GC. Sebab daripada sini dia akan tambah pula, contoh RM100, dia akan tambah pula 9% daripada jumlah yang ada dalam akaun GSA kita. Okey, yang seterusnya untuk GAE 5 kali, kita boleh buat pembelian GAE ni serendah 1 unit bersamaan dengan $25. Okay, bersamaan dengan 100 lebih. 100 lebih tu dalam nilai ringgit lah. Kalau currency bagi mereka yang duduk di selain daripada Malaysia, boleh convert lah kepada currency dia punya negara mana. Okay. Tapi dekat sini apa yang saya nak beritahu, 1 unit bersamaan $25 untuk GAE 5 kali. Untuk GAE 10 kali, 1 unit bersamaan $250. Jadi bila kita convert kepada nilai ringgit Malaysia, bersamaan dengan 1,100 lebih. Jadi tak termasuk dengan advance management fee. Okay. Lepas tu untuk modal QM secara tawaruk murabahah. Okay, bagi mereka yang dah masuk kelas Know Your Product setiap hari Isnin, okay, dia boleh, kalau yang dah faham, okay, boleh fahamkanlah dari segi kalau kita tengok untuk produk yang ada fasiliti tawaruk murabahah yang disediakan oleh QM, hanya GAE 5 kali dengan GAE 10 kali melalui macam mana. Okay, pertama sekali modal yang kita simpan untuk GAE macam 5 kali ni, modal kita ialah 1 unit bersamaan $25. Tapi disebabkan QM bagi tawaruk murabahah untuk 5 kali, dia bagi ekstra 4 kali ganda. 4 unit lagi bersamaan dengan $100. Jadi bila convert kepada nilai ringgit, 400 lebih. Okey, untuk 10 kali ganda, sebanyak 9 kali ganda. 9 kali ganda
darab dengan $250 bersamaan $2,500 bersamaan dengan bila kita convert kepada nilai ringgit Malaysia bersamaan dengan 9,000 lebih. Ini ialah tawaruk murabahah. Seterusnya tentang kita kena faham juga tentang profit rate ataupun bahasa mudah ialah management fee. Okay, dulu dia panggil management fee, sekarang dia dah tukar term dia iaitu profit rate. Okay, profit rate untuk GSA dia tak ada profit rate. Okay, untuk GCA okay, dikenakan 3.5% setahun daripada jumlah 85% nilai yang kita convert. Convert value yang mana masuk dalam akaun bank kita tu, jumlah itulah yang akan dikenakan nilai upah. Dia panggil bahasa mudah ialah upah lah, upah pengurusan yang dikenakan 3.5% daripada jumlah convert yang mana dah masuk dalam akaun bank kita. Untuk GAE 5 kali, upah dia dikenakan daripada mana? Daripada 4 kali ganda yang mana QM bagi pembiayaan kepada kita melalui $100 ni dikenakan 3.5% secara purata harian. Untuk 10 kali ganda dikenakan 3.5% daripada 9 kali ganda setahun. Untuk GA 10 kali ni dia special sikit. Kalau yang GCA dengan GAE 5 kali ni dia dikenakan masa selama mana yang kita simpan tu dia akan tolak lah masa kita nak buat termination account. Tapi GAE 10 kali untuk 1 tahun pertama kita kena dahulukan, kita kena bayar dulu. Okey. Lepas tu bila dah utilize yang 1 tahun yang pertama, masuk je tahun yang kedua, masuk je tahun yang kedua tu dia akan kira secara purata harian. Lepas tu dia akan tolak daripada akaun kita. Kita tak perlu keluarkan duit lebih. Maksudnya kita tak perlu nak bayar asing pula dekat dia untuk dekat QM untuk kos upah ni. Semuanya akan terus auto tolak daripada akaun kita. Okey, ada ialah lain-lain. Kita kena fahamkan juga tentang macam GSA, kita kena fahamkan apakah transaksi yang ada dalam akaun GSA, iaitu jual, kita boleh buat penjualan, kita boleh buat pembelian, kita boleh pindahkan, transfer macam mana kita ada akaun bank tu, seperti itulah kita boleh guna fasiliti, kita boleh transfer ke akaun lain, as long as orang tu ada akaun dan nombor akaun GSA di Quantum Metal. Kita boleh pindahkan, transfer at least, kalau tak silap saya, RM1. Lepas tu kita boleh redeem emas fizikal ni, kita boleh keluarkan serendah 0.01 gram dan maksimum 1 kilogram. Okey. Lepas tu untuk GCA, apa yang kita boleh buat melalui kaedah GCA, kita boleh QM sell, kita boleh terus take convert untuk dapatkan balik duit kita cash sebanyak 85% untuk kita guna, ataupun kita simpan dulu dekat GSA, bila kita nak guna duit barulah kita request convert serendah RM100 dan maksimum 91% daripada jumlah yang ada di GSA. Okey, untuk GAE 5 kali, dari segi profit rate, kita kena faham untuk upah dia tu dia akan tolak masa kita nak buat termination, masa kita nak jual account tu, baru dia akan tolak dia punya profit rate yang ni. Okay, selagi kita tak terminate, dia tak akan tolak lagi lah, tapi kita still akan nampak dalam account. Untuk advance, untuk GAE 10 kali, advance profit rate, dia akan kenakan semasa kita buat pembelian. Contohlah hari ini you beli 1 unit GAE 5 kali, dia bukan sahaja kena bayar 1,100 tapi kena tambah lagi extra $78.75 sekitar dalam 300 lebih. Tambah total tu dalam 1,500 lebih, kena dahulukanlah profit rate tu untuk kita dapatkan GAE 5 kali. Jadi ini antara perbezaan, dan apa yang saya buat ni ialah untuk kita mudah faham lah. Sebab awal-awal dulu kita tak nampak yang benda ni. Jadi bila saya dapat summary-kan balik, inilah antara item-item dan juga sesuatu yang kita kena faham lah tentang perbezaan produk-produk yang ada di Quantum Metal. Jadi bila you dah faham semua ni, you dapat bezakan, insya-Allah lagi mudah untuk kita fahamkan dengan lebih jelas tentang pengiraan untuk setiap produk. Okey, jadi next saya pergi kepada macam mana kita nak recover spread. Okey, bila kita dah faham tentang spread, tentang perbezaan untuk setiap produk yang ada, kita kena faham juga bila kita buat je pembelian dalam mana-mana account, especially untuk GAE, Gold Asset Enhanced 5 kali ganda dengan Gold Asset Enhanced 10 Bukan ada kali ganda. deposit ni. Ni apa?
Okey, saya teruskan lah. Okey, macam mana kita nak tahu, nak recover spread? Okey, pertama sekali, okey, bagi mereka malam ni yang belum install lagi apps Quantum Meta Gold, okey, boleh pergi dekat Play Store ataupun Apple Store. Install dulu apps bagi yang baru lah, okey, yang dah lama, yang dah ada, Alhamdulillah. Yang belum ada lagi, kalau boleh saya nak install dulu apps ni untuk apa? Untuk kita mudah untuk kita monitor harga emas di Quantum Meter, harga semasa. Okey, yang pertama sekali bila kita nak buat pembelian, kita kena fahamkan tentang macam mana kita nak recover spread yang account yang kita nak buat pembelian tu. Okay, yang pertama sekali kita tengoklah dekat sini. First, kita kena tahu formula untuk bila kita buat pembelian, kita kena tahu buy price dia. Macam yang Najmi sebut tadi, istilah dia kata dia dah break even. Okay, break even. Break even ni maksudnya daripada harga pembelian itu, dia dah melepasi satu paras harga yang dah kita boleh target untuk dah make profit. Dia baru je hit serta target untuk dia recover, bukan dia recover, dia dah hit satu level untuk kita aim untuk profit. Jadi kita kena fahamkan macam berapa buy price masa kita buat pembelian pada harga tersebut. Yang kedua, kita kena fahamkan andai kata kita beli pada harga sekian, harga ni, jadi targeted profit yang kita nak tu berapa, pada masa harga berapa yang kita boleh buat termination untuk kita dapatkan keuntungan berdasarkan harga yang kita target. Okey, contoh dekat sini, kita bagi yang baru boleh kena fahamkanlah, kena install dulu apps QM Gold Mine. Ini antara tips paling mudah lah untuk kita nak monitor harga. Sebab di Quantum Meter kita tak perlu pening pun nak tengok benda-benda lain, ataupun nak tengok kalau yang lebih master, yang lebih advance, dia boleh tengok chart. Okey, trading view, chart semua tu. Tapi untuk bagi mereka yang rasa susah nak faham, just fokus kepada apps QM sahaja. You tengok dekat QM price, lepas tu you faham tentang sell price, you tengok buy price. Tapi kebiasaan apa yang saya nak sarankan, tengok je QM price je. Okay, semasa nak buat pembelian ataupun kita nak tahu account yang kita dah buat pembelian tu dah meet kita punya targeted profit ke belum. Okay, first kali contohlah nak buat pembelian pada harga, tapi malam ni harga dia dah naik lah. Malam ni 65.5 saya tengok tadi. Sekarang saya rasa lebih kurang ataupun dah naik lagi. Okey, jadi kita kena tahu formula buy price. Contohlah pada masa kita nak beli ni ialah harga dia ialah 62.674%. Jadi kita nak tahu formula buy price, QM price. Okey, QM price ni tambah dengan nilai spread. Okey, spread untuk apa? Kalau you target nak beli GAE 10 kali, you tambahlah QM price tambah dengan spread sebanyak 3%. Kalau you nak beli GAE 5 kali, QM price tambah dengan spread 4%. Tu baru buy price. Tapi kalau you nak lebih lagi, you target untuk formula terus kepada targeted profit. Maksudnya QM price tambah dengan spread, tambah dengan targeted profit. Okay, contohlah kat sini GSA. GSA katakan dengan harga USD 62.67, GSA spread dia 7%. Jadi kita tambah dengan 7%. Jadi kita kena tunggu harga QM price ni cecah ke 67.96 USD. Barulah dia sampai ke dia baru nak recover dia punya spread. Okay. Untuk targeted profit, okay, bagi mereka yang mana nak put the lump sum amount dalam GSA, contoh you tak nak buat average cost ke, you tak nak tambah sikit-sikit, tapi you ada duit yang banyak, you nak terus lump sum, nak dump lump sum pada masa harga, contohlah harga 62.67. Jadi you targetlah 7% ialah spread, tambah dengan 2% targeted profit bersamaan 68.40 USD. Jadi bila harga dah hit this amount, barulah standby untuk buat termination. Lebih kurang macam itulah untuk GSA. Okay, untuk GAE 5 kali, okay, buy price kita fahamkan, just set dalam minda kita bagi yang newbie, yang dah lama, mungkin dah master, lebih advance dah. Okay, tapi yang newbie tips dia,
jangan tertukar spread sahaja. Okay, GAE 5 kali 4%. Jadi kita tahu masa kita nak beli dengan harga QM price 62.674 tambah 4%. Jadi bila harga 65.18 USD tu baru sahaja break even. Tapi kalau kita nak aim untuk higher profit, targeted profit, jadi you tambah dengan katakan saya nak at least 2% pun dah okey lah. Sebab apa? GAE 5 kali kalau 2% dalam 10% untung. Jadi USD 62.67 tambah dengan 4%, tambah pula 2% untuk targeted profit. Jadi kita kena tunggu harga cecah ke QM price cecah ke 66.48 USD, barulah kita standby untuk buat termination. Itu secara roughly lah untuk kita tengok anggaran kita nak buat calculation untuk targeted profit. Okay. Untuk GAE 10 kali sama juga QM formula untuk buy price. QM price tambah spread dia 3%. Katakan 62.67 tambah 3%. Jadi kita kena tunggu harga cecah ke 64.55 USD. Kita boleh nampak, okey, bila harga dekat QM price dah cecah ke 64.55 USD, maksudnya dah break even. Okey, boleh standby lah. Kalau pecut naik lagi, katakan nak aim higher 2%, at least 2% ni 2% harga emas naik, kita dah untung 20%. Jadi 62.67 tambah dengan 3% tambah 2%. Jadi bila harga cecah ke 65.2 USD, maksudnya akaun emas kita untuk GAE ni dah untung. So bila dah cecah ke harga ni, boleh standby lah, balik pula akaun, login ke website, tengok pula secara detail, betul tak akaun ni untung atau rugi. Sebab apa? Sebab ni secara kasar masa kita buat pembelian untuk targeted profit. Tapi kalau kita dah beli lama tapi kita biarkan duit tu lama, kita kena kira balik dari segi management fee, profit rate tadi. Sebab dia ada profit rate untuk akaun GAE 5 kali dengan GAE 10 kali. Ni secara roughly lah bagi yang nak buat pembelian, dia boleh target dekat sini lah, set tengok QM price, tambah dengan profit spread, tambah dengan profit rate. Okay? Faham setakat ni? Kalau tak faham boleh drop komen nanti. Dina Consultant ke siapa-siapa yang boleh jawabkan dekat message boleh jawabkan. Yang nak buka mic untuk interrupt pun boleh. Okay. Kalau saya terlaju pun boleh bagi tahu ya. Okay. So, saya pergi kepada seterusnya. Untuk akaun GSA. Untuk kita tengok akaun Gold Storage account, untung atau rugi. Okey. Untuk GSA, akaun dekat sini saya tunjuk contoh untuk akaun yang rugi. Okey, kenapa rugi? Macam mana kita nak tahu akaun kita rugi ni? Okey, pertama sekali bagi mereka yang dah buat pembelian GSA boleh tengoklah. Sambil-sambil tu you boleh buka juga website anda, boleh cuba untuk praktikkanlah. Okey, terus tengok untuk lebih fahamkan. Kalau ada laptop ke, ada tab ataupun iPad, boleh refer baliklah, compare dengan slide ini. Okey. Pertama sekali kalau akaun kita rugi, macam mana kita nak tahu akaun tu rugi? Okay, pertama sekali kita tengok dekat kita punya website. Okey. Secara mudah saya tunjuk dekat sini, kebanyakan saya tunjuk sampel screenshot ni daripada website lah. Okey. Untuk app saya tak ada contoh, tapi kalau siapa-siapa nak tengok boleh rujuk juga dekat app. Cuma ada perbezaan dari segi dia punya screen wise dia tu berbeza sikit. Okey. Untuk akaun GSA, okay, pertama sekali kita nak tahu akaun tu rugi macam mana. First sekali kita tengok dekat bahagian Go Storage account. Then you tengok, you bandingkan your average cost dengan value based on the current QM price. Okay, dekat sini bila akaun your average cost tu lebih besar berbanding current QM price, maksudnya akaun GSA kita ni belum untung lagi. Macam mana kita nak tengok average cost dekat sini, katakan RM305.86. Yang current QM price ni RM291.35. Maksudnya average cost ni lebih tinggi berbanding current QM price. Maksudnya akaun ni belum untung lagi. Okey, bila belum untung, macam mana kita nak tahu dia untung? Dia untung kita bandingkan average cost ni mestilah dia kena lebih rendah berbanding current QM price. Okay, kita tengok dekat sini, your average cost mestilah lebih rendah, less than current QM price. Okay, dekat sini your average cost RM272.13.
untuk QM price dekat sini RM306.36. Jadi bila kita bandingkan dua ni, yang mana lebih tinggi? Yang atas lebih tinggi kan? Jadi yang bawah ni mestilah lebih rendah berbanding yang atas. Itu cara mudah untuk kita fahamkan akaun JSA. JSA ni straightforward, dia sangat mudah lah. Okay? Jadi kalau kita nak tahu, kita boleh tolaklah RM306.36. Nak tahu berapa untung, tolak dengan RM272.13. Jadi apa pun, akaun kalau yang average cost lebih rendah, bermakna akaun JSA tu dah make profit. Okay. Okay, next saya pergi kepada testimoni GSA. Testimoni GSA ni antara contoh akaun Gold Storage yang mana mereka yang dah buat simpanan dalam akaun GSA. Akaun dia dah make profit. Okay, dia buat comparison screenshot pada harga yang rendah dan dia screenshot pada harga yang tinggi. Jadi walaupun grade emas yang sama, kita tengok kat sini dalam akaun JSA dia ni. Okay, gram emas yang sama 139.06316 gram. Okay, gram yang sama, tapi approximate value ni berbeza. Dekat sebelah kiri RM40,879.01, yang sebelah kanan RM42,293.28. Jadi kalau kita tengok average cost dengan QM price pun kita nampak perbezaan. Okay, kita nampak yang sebelah kanan ni dia lebih rendah berbanding yang sebelah yang current QM price. Jadi walaupun gram emas yang sama, cash value yang berbeza mengikut harga emas semasa. Maksudnya andai kata you beli bukan beberapa hari lepas lah, semalam, petang dengan harga 63 something USD, dan hari ini malam ni 65.5 something USD. Jadi kita boleh nampak dah beza. Approximate value dia pun dah berbeza dalam masa satu hari, dua hari. Boleh beza, dia punya value tu akan berubah walaupun gram yang sama. Sebab apa? Dia bergantung kepada harga emas semasa. Jadi dekat sini 139 gram pembelian pada 14/11/10 bernilai RM40,879. Okay, pada tarikh 20/11/10 dia bernilai RM42,243. Jadi keuntungan bersih dia sebanyak RM1,414, iaitu kenaikan sebanyak 3.5% dalam masa 6 hari. Jadi apapun dia bergantung kepada harga emas dunia semasa. Okay. Next kita pergi kepada akaun GCA. Okay, untung atau rugi. Okay, akaun GCA untung atau rugi, macam mana kita nak tengok akaun GCA kita? Okay, pertama sekali, okay, boleh siapa dekat sini dia belum buat GCA dan belum merasa keuntungan lagi? Boleh komen dulu tak? Ataupun belum buat GCA langsung pun, tak pernah buat pun GCA. Yang belum pernah buat GCA boleh type 2. Ataupun dah buat GCA tapi belum merasa keuntungan pun lagi, boleh type 1. Okey, 221. Okey, 11. Okey, thank you respon. Okey. So, ada yang dah buat, ada yang belum buat lagi. Okey, jadi saya tunjuk kat sini. Ada yang conteng. Alright. Okey, tak apa, yang belum buat mungkin boleh try buat dulu. Kalau boleh cuba buat seminima dulu. Untuk apa? Untuk fahamkan dia punya proses. Sebab kalau selagi tak buat, trust me, you tak akan faham. Bila you dah buat, insya-Allah akan nampak dengan lebih jelas lah. Okay? Kalau buat lebih kerap, lagi mudah faham. Dan bila kita buat lebih banyak akaun yang kita dah buat GCA ni, kita boleh nampak akaun mana yang dah untung terlebih dahulu berbanding yang lain. Jadi tak kira lah GSA, GCA ni kita nak beli bila-bila masa boleh. Tak ada masalah. Masa harga emas tinggi pun boleh. Masa harga emas rendah pun boleh. Kalau kita buat masa harga emas rendah lagi bagus. Sebab apa? Bila harga emas naik lebih tinggi, kita boleh nampak lagi cepat dia untung berbanding yang kita beli pada harga yang lebih tinggi. Jadi tapi tak ada masalah. GSA, GCA tu kita fokus kepada jangka masa panjang, long term. Tapi kadang-kadang apa yang saya dapat kongsi, dalam masa setahun saya buat ni pun,
tak sampai setahun pun ada yang dah untung sebenarnya untuk GCA. Sebab apa? Sebab kita buat je semua. Masa harga rendah kita buat, masa harga tinggi pun buat. Jadi bila yang mana kita buat pada masa harga rendah, tiba-tiba harga naik maksimum, kita boleh nampak akaun tu dah untung. Jadi berbaloi lah, walaupun orang kata GCA ni dia ada reserve cash kita sebanyak 15%. Jadi tak ada masalah, you buat je. Okay, jadi macam mana kita nak buat, kita nak tengok akaun GCA kita, Gold Convert kita ni. Yang pertama sekali, okay, macam biasa you login je website. Okay, paling mudah saya just encourage website dulu. Okay, sebelum you pergi explore ke apps pun bagus. Tapi bagi saya, cuba familiarkan dulu dia punya proses, dia punya screen wise di website. Okay, first kali you pergi dekat bahagian home ni. Okay, bahagian home, dia ada holding inventory. Okay, ada part holding inventory. Okay, lepas tu klik view dekat sini. Okay, ada view. Lepas tu bila kita klik view, dia akan keluar, dia akan prompt satu lagi screen. Okay, dia nampak dia punya details kat sini. Okay, sebanyak mana yang kita buat GCA tu, semua transaksi dia akan nampak dekat sini. Jadi klik dekat reference ID yang warna kuning orange ni. Klik je. Bila klik, dia akan nampak satu lagi details. Okay. Sekejap, saya rasa saya nak delete ni sekejap. Macam mana nak delete ni? Sekejap, saya delete ini macam mengganggu sikit. Okay. Alright. Okay, jadi bila kita klik je link warna kuning tu dekat bahagian view tadi, jadi you boleh nampak dia punya transaction details dia dengan lebih detail lagi lah dekat sini. Jadi kita nak buat pengiraan. Bila kita klik dekat sini, first kali, kalau tak nak tengok benda lain pun tak ada masalah. Yang first, you tengok dulu dekat net gain or loss. Okay, net gain or loss. Lepas tu, tengok dekat down payment value. Okay, dia punya formula dia ialah untuk Go Convert ni sangat mudah. Okay, first kali, net gain or loss ni bahagi dengan down payment value. Jadi bila kita buat kita bahagi net gain or loss bahagi dengan down payment value, kena pastikan jumlah dia tu, calculation tu melebihi 0.07. Okay, siapa ada calculator boleh cuba kirakanlah untuk contoh dalam skrin ni. Okay, 59.72 bahagi dengan 769.23 bersamaan dengan 0.078, bermakna dia dah lebih daripada 0.07. Maksudnya akaun kita dah untung. Jadi bila dia dah lebih daripada 0.07, maksudnya akaun kita dah recover dia punya spread 7% daripada pembelian GSA kita. Tapi kalau bila kita buat calculation net gain or loss ni bahagi dengan down payment value, tiba-tiba jumlah dia kurang daripada 0.07. Katakan you dapat 0.06, 0.04, maksudnya belum recover lagi dia punya spread. Jadi kalau kita urgent nak dapatkan duit pun, jangan terminate lagi lah, biar je lah dulu. At least biar dia recover 0.07 ni. Kalau boleh lebih lagi daripada contohlah 0.10, barulah kita rasa sedap sikit. Kita nak buat termination. Sebab apa? Sebab kita boleh dapat balik duit kita yang 15% serta keuntungan yang dijana daripada jumlah gram yang kita convert keseluruhan. Jadi dekat sini, contoh dekat sini ialah akaun yang dah untung lah. Okay. Jadi apa yang kita boleh faham dekat sini, dekat current value ni dia akan berubah berdasarkan harga emas semasa. Convert ni ialah jumlah yang mana kita terima, cash amount yang diterima dalam akaun bank berdasarkan jumlah yang kita request GC ataupun kita buat convert tu daripada GSA, kita terus tick QM cell tick convert. Jadi jumlah tu kita bergantung kepada sama ada kita buat melalui GSA tick convert ataupun kita request GC. Contoh dekat sini saya buat RM700, saya request GC. Lepas tu down payment value dia ambil extra 9% daripada jumlah yang saya request ni. Dia pun RM69.23, jadi RM769.23 nilai yang dikonvertkan. Jadi amount ni dia letak dalam holding inventory, amount tak termasuk dengan nilai spread. Okay. Profit rate ni dia akan berjalan selagi mana kita biar je akaun ni dalam akaun kita, akaun holding inventory. Jadi profit rate dia secara purata harian.
Lepas tu profit rate untuk management fee seperti yang saya kongsikan tadi, secara tahunan sebanyak 3.5% setahun. Tapi dekat sini dia akan nampak reflect secara profit rate as at current date lah sini. Net cash out ini ialah jika kita nak buat termination, jadi jumlah inilah yang kita akan dapat yang akan masuk ke dalam float account kita bila kita terminate. Sama ada masa account kita dah untung. Biasanya kita terminate pada account yang dah untung lah. Tapi GCA kita nak target untuk jangka masa panjang, at least 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau as long as you punya account dah untung, kalau rasa nak terminate, urgent nak guna duit, tak salah pun sebenarnya untuk terminate. Tapi asalkan dah lebih daripada 0.07, dah recover spread, baru you buat termination. Jadi net cash out ni jumlah cash yang akan masuk ke float account bila terminate, iaitu jumlah 15% ataupun 9% tambah dengan untung. Untung tu dikira macam mana? Keuntungan tu dia kira daripada current value, okay, dia punya calculation dia current value, dia tolak dengan jumlah convert yang kita dah dapat balik duit yang masuk dalam account bank, lepas tu dia tolak dengan profit rate. Jadi kita akan dapat net cash out dia berapa. Okay. Tu untuk contoh untuk account yang untung. Okay, next kita pergi kepada account yang uh, untuk account yang cara kira untung rugi GCA ni untuk yang less than 0.07. Okay, contoh dekat sini, okay, dekat screen ni, net gain dia ialah RM915.45. Lepas tu, down payment value dia ialah sebanyak RM21,978.02. Jadi, you buat calculation. Siapa ada calculator boleh kirakanlah dekat sini. 915.45 bahagi dengan RM21,978 2 sen, okay, dapat jumlah dia sebanyak 0.04. Jadi bila kita tengok 0.04 maksudnya kurang daripada 0.07. Jadi belum untung lagi. Jadi kalau belum untung, kita jangan terminate lagi. Kita biar aja dulu. Biar je sampailah harga emas naik lebih tinggi. Contohlah macam beberapa minggu lepas. 2 minggu lepas naik ke sampai 28.9 USD. Jadi siapa yang beli GCA pada harga yang rendah, contohlah dia beli pada harga 58 USD ataupun bawah daripada 58, okay, kalau akaun dia dah untung dah lebih daripada 0.07, dia boleh terminate untuk dapatkan balik modal asal dia yang 15% yang tersimpan tu tambah dengan untung. Untung hasil daripada kiraan down payment value, okay, tolak dengan convert, uh, tolak dengan profit rate dia. Okey. Itu untuk rugi. Okey, ada soalan untuk GCA setakat ni? Saya baca dulu dekat mesej ni. Macam mana nak tahu modal kita mula-mula buat GCA tu ya? Sebab bila buat baik-baik dah tak ingat. Okey. Macam mana kita nak tahu? Okey, saya balik kepada skrin tadi. Okey, macam mana kita nak tahu modal yang kita buat pada awalnya? Okey, dekat sini kita boleh buat estimation, anggaran balik lah. Tengok balik dekat down payment value ni, okay. Contohlah dekat sini 769.23 tambah balik dengan spread 7%. Anggaran dalam saya buat pengiraan dekat sini, contoh 769.23, okay, tambah dengan 7%. So, anggaran dalam 823.07. Jadi ini sekadar anggaran lah. Tapi kalau siapa boleh catat tu lagi bagus lah masa dia buat GCA. Sebab kadang-kadang kita kena tahulah juga kita buat GCA tu melalui apa. Adakah daripada request GC ataupun masa you buat pembelian GSA tu terus tick convert. Kalau GSA tick convert tu biasa kita dapat 15%, maksudnya 85% ialah duit yang masuk dalam akaun bank kita, 15% tu yang tersimpan. So boleh buat anggaran lah dekat situ. Okay. Macam Dila Najmi reply, okay, down payment value darab 1.07. Okay, ni pun betul. Boleh kira menggunakan calculation ni pun betul juga. Okay. Okay, next saya pergi kepada GAE untuk untung ataupun rugi. Okay, GAE, Gold Asset Enhanced, tag untuk tengok akaun. Okay, pertama sekali bagi mereka yang
first timer ataupun newbie yang mana belum familiar lagi akaun GAE tapi dah buat pembelian untuk akaun GAE, first kali you kena tahulah macam mana nak tengok akaun GAE dah buat pembelian dah ni. Tapi macam mana nak tengok? Tak faham. Nak tengok screen pun tak faham lagi kan. Okay, step yang pertama, pergi dulu dekat website QM. Okay, lepas tu pergi dekat bahagian home. Nampak sebelah kiri dia ada 3 bar yang kita kena klik tu. Okay. Lepas tu ada GAE, ada list. Lepas tu klik list. Lepas tu dia akan keluar satu screen macam ni. Okay, dia ada code, dia ada date, time, total price, dia ada semua details kat sini. Kalau kita buka telefon, kita guna handphone, dia akan nampak sampai, kalau tak silap saya, sampai initial investment. Dekat bahagian ni, dia macam dia hide. Jadi, you kena move you punya handphone tu, contohlah, you punya phone macam ni kan. Jadi, you kena buat macam ni. Jadikan dia landscape. Barulah nampak dia punya screen tu, nampak dengan lebih detail untuk semua kolom ni. Jadi, pertama sekali, kita secara tengok secara mudahnya, tengok dulu bandingkan, pastikan dekat sini pastikan net cash out lebih besar berbanding initial investment. Pertama sekali bila nampak dia punya screen ni, initial investment ialah berdasarkan berapa jumlah yang kita buat pembelian. Contohlah, you buat pembelian GAE 10 kali ataupun 5 kali, satu unit GAE 10 kali. Jadi 250 ialah modal asal dia. Jadi net cash out, kita kena tengok net cash out ni, pastikan dia jumlah dia ni, amount dia ni dah lebih melebihi daripada initial investment. Barulah kita nampak, oh, bila dah lebih, dah untung. Tapi bila kurang daripada ni, maksudnya belum untung lagi lah, biarlah dulu. Tapi kalau dah melebihi, kena tengok pula sebelah dia ni, profit rate dia berapa. So kita buat pengiraan sedikit sebanyak untuk kita dapat lebih jelas lagi. Tapi tak apa, untuk kita nak tengok ni ada 2 cara sebenarnya untuk kita fahamkan pengiraan, ataupun dia ada cara mudah dengan cara pengiraan secara manual untuk kita bandingkan berapa amount yang akaun GAE kita ni dah untung ataupun belum, ataupun dia punya untung tu memadai ke tak dengan apa yang kita nak buat termination. Ni secara roughly kita boleh tengok, kita bandingkan dulu net cash out banding dengan initial investment. Kalau lebih, maksudnya net cash out kita ni dah make profit. Tapi kalau kurang, maksudnya belum lagi lah. Tapi apapun, kalau even dekat sini lebih daripada sebelah initial investment, you kena tengok juga tak profit rate ni berapa, buat calculation sedikit. Itu untuk cara kita nak buat manual calculation. Okay, next kita tengok dekat sini, dia ada tiga cara, 3 step untuk kita bandingkan akaun GAE kita. Okay, yang pertama sekali, macam saya beritahu tadi, kita tengok dulu cara tengok keuntungan tu, pastikan net cash out lebih daripada initial investment. Kalau dah lebih, sebenarnya kita boleh standby. Okay, kita tengok dulu, betul tak akaun ni betul-betul make profit ke tak. Kalau untung, kita boleh proceed. Kalau tak, kita buat sedikit pengiraan ataupun bandingkan dahulu. Cara yang kedua ialah sebelah action ni, okay, kita boleh klik action. Dia ada view, dia ada 2 lagi option, view dengan termination. Okay, first kali you klik dulu view. Okay, klik view, dia akan keluar detail macam ni. Dia akan keluar details, buy price. Okay, kita boleh nampak buy price dia berapa. Buy price ni ialah berapa benchmark lah untuk kita setkan harga QM price berapa, dan daripada harga berapa tu lah untuk kita aim untuk targeted profit. Jadi contoh dekat sini buy price dia 60.48, tapi kita nak banding dengan cara lebih mudah. Bila you klik je view tu, you pergi terus tengok dekat payment amount. Payment amount ni, okay, kalau boleh screenshot lah yang ni. Okay, masuk dekat screen view tu, screenshot payment amount. Lepas tu back kepada screen yang tadi, yang atas ni, yang nampak bagai initial investment dengan net cash out. Klik pula dekat bahagian termination. Okay, klik dekat termination. Okay, cari dia punya net cash out. Cari net cash out. Okay, nampak dia punya net cash out tu dia ada dalam USD dengan
MYR ialah dalam ringgit Malaysia. Jadi bandingkan, jadi ambil dua screenshot ni ataupun you tulis take note. Okay, payment amount. Payment amount ni ialah jumlah yang kita bayar masa kita buat pembelian pada masa harga tersebut. Contoh dekat sini RM1,552.69. Jadi net cash out ni dia akan berubah mengikut harga emas semasa. Katakan dengan harga tengah naik ni, kalau terminate sekarang dapat RM1,550.29 iaitu 328.66 USD. Jadi tengok bandingkan dua ni. Mana lagi tinggi? Yang nombor 3 ke nombor 2? Kalau nombor 2 lagi tinggi berbanding nombor 3 ni, maksudnya akaun GAE belum untung lagi. Tapi bila you bandingkan dua skrin ni, nombor 3 ni lebih tinggi daripada nombor 2. Maksudnya akaun GAE dah untung. Itu cara mudah. Tanpa buat pengiraan. Kita hanya bandingkan skrin saja. Skrin payment amount dengan net cash out. Itu cara mudah lah untuk tengok. Iaitu dekat bahagian action, view dengan termination. Tapi kalau nak cara yang lebih panjang lagi, nak faham pengiraan, kita pergi ke next calculation step. Okay. Jadi contohlah, bila you bandingkan, tiba-tiba you tengok nombor screen nombor net cash out ni dah lebih tinggi dah berbanding nombor 2. Jadi rasa contohlah, dekat sini dah 2,000 dah, 2,000 lebih dah. Sini 1,500, so dah untung. Nak terminate lah, macam mana nak terminate? Jadi bila nak terminate, pergi balik ke screen ni, scroll dalam screen yang nombor 3 ni, okay, scroll ke bawah. Dia ada satu screen, boleh nampak dekat sini. Screen dia ada pilihan untuk kita terminate tu masuk ke mana? Ke float account ataupun masuk ke bank account. Kalau bank account, okay, duit tu akan masuk ke dalam account bank kita. Tapi kita kena faham dan kita kena remind, kena ingat lah. Kalau terminate ke account bank, seperti yang berlaku sekarang ni, yang mana terminate seminggu 2 minggu lepas, account ada yang belum masuk lagi duit dia. Jadi dia kena sabarlah at least 14 ke 20 hari bekerja, duit masuk, lambat masuk. Sebab apa? Sebab ramai yang terminate. Okay, tapi kalau you pilih untuk masuk ke float account, dia akan terus auto reflect ke dalam float account sebanyak 3 dalam USD. 328.66 tu akan terus float ke account float account. Jadi bila harga emas turun, tiba-tiba you nak repeat beli gunakan modal yang sama, tak ada masalah dah. Boleh bayar menggunakan float account. Tapi kalau kita terminate ke guna account bank kita, kita kena sabar lebih lah. Duit tu mungkin lambat sikit proses untuk masuk ke dalam account bank. Ambil masa. Okey. Jadi kalau kita nak gunakan modal yang sama, kena tunggulah duit tu masuk dalam account bank. Jadi agak ambil masa sedikit lah. Jadi kena sabar banyak. Jadi kalau bagi mereka yang rasa duit tu tak urgent pun tak nak guna. Jadi bila account dah untung, masuk just transit je ke dalam float account untuk temporary. Ataupun bila-bila masa sahaja rasa nak buat pembelian lagi, nak staging iaitu buat pembelian pada harga yang berbeza, boleh guna modal yang sama, bayar melalui float account. Itu cara mudah lah. Okay, just bandingkan. Ada soalan tak dekat sini? Tak, saya rasa tak ada soalan. Rotate, okay. Alright. So kita pergi kepada next ialah GAE 5 kali. Okay, tadi ialah GAE 5 kali. GAE 10 kali. Yang ni GAE 5 kali. GAE 5 kali sama juga. Okay. GAE 5 kali sama juga. Okay. Cara kita nak tengok sama. Kita cara mudah kita bandingkan screen view dengan screen termination. Kita tengok dekat payment amount dengan net cash out. Kalau net cash out lebih tinggi berbanding payment amount, maksudnya memang account tu dah untung. Tapi kalau less than net cash out less than payment amount, maksudnya belum lagi lah. Okay. Jadi contoh dekat screen ni, dia punya modal asal dia ialah sebanyak RM553.38. Kalau dia terminate pada masa harga 64.42 current buy price ni, dia dapat sebanyak RM801.86. RM801.86. Jadi untung dia macam mana? Untung dia kita nak kira untung. Okay, untung dia kita ambil net cash out. Net cash out RM801.86 bahagi dengan RM553.38. Okey, lepas tu darab balik dengan 100. Jadi bila darab dengan 100, dapat sebanyak 144.9.
Jadi bila dah lebih daripada 100%, maksudnya 44.9 ialah profit. 100 ialah modal asal. Modal asal 553 dan selebihnya ialah dia punya keuntungan. Jadi dekat sini kalau kita tolak RM801.80, tolak dengan RM553.38, dia dapat sebanyak RM248.58. Jadi kalau kita nak kira percentage, just bahagi je net cash out bahagi dengan payment amount. Untuk contoh GAE 5 kali. Okay, GAE 5 kali pun sama. Yang ni pun testimoni untuk sama lah dia punya step. Kita bandingkan macam mana kita nak tengok macam tadi. Dekat GAE, list, code, kita klik dia punya code yang warna kuning ataupun dekat dia punya action ni, dia ada view dengan termination. Kita klik view pun boleh ataupun kita klik dekat link kuning, orange ni pun boleh. Dia akan nampak details yang sama. Payment amount pun dia mesti akan nampak. Okay, just bandingkanlah dekat sini. Jadi bila buat termination, boleh pilih masuk bank account atau fruit account. Okay, sama saja GAE 5 kali. Okay, cuma dari segi calculation dia berbeza. Okay, calculation untuk GAE 5 kali, dia punya pengiraan dia tak sama dengan 10 kali. Sebab apa? Macam 5 kali ni, dia punya management fee ataupun bahasa sekarang dia punya term sekarang ialah profit rate refund. Okay, profit rate refund ni dia akan tolak masa kita terminate. Dia berbeza. Kalau GAE 10 kali, kita advancekan dulu profit rate sebanyak 78.75 USD. Jadi dia akan utilize dulu untuk 1 tahun pertama. Tahun yang kedua baru dia akan tolak daripada account. Jadi contoh dekat sini ialah untuk GAE 5 kali akaun yang rugi. Contoh rugi, macam mana kita nak tahu akaun ni rugi? First kali macam tadi juga kita tengok dekat GAE, kita tengok list. Okay, dia tengok dekat dia punya details ni, pastikan kolom tu nampak penuh. Okay, bagi yang guna handphone, rotate balik dia punya screen tu biar nampak penuh sampailah profit rate refund. Kalau you guna laptop, lagi mudah lah. Ataupun iPad ke tab, dia akan nampak semua. Kalau phone, kena rotate bagi nampak sampai profit rate. Jadi penting dekat sini kita bandingkan initial investment dengan net cash out. Kita tengok dekat net cash out ni, pastikan dia kena tak nak dia kena lebih tinggi berbanding initial investment. Yang kanan ni kena lebih tinggi berbanding yang kiri. Jadi contoh dekat sini, dia punya net cash out untuk GAE 5 kali 95.50, maksudnya lebih rendah lah berbanding 125. Modal dia 125 USD. Jadi bila rendah, maksudnya kita pun tengok, kita sekali tengok pun tahu, ni belum untung lagi. Okay, biar je lah dulu. Kita tengok lagi, akaun lain ada tak yang lebih tinggi? Ni pun sini pun tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Okay, maksudnya belum untung lagi lah. Jadi kita nak buat pengiraan pun boleh, tak ada masalah. Kita kirakan cara pengiraan formula untuk GAE 5 kali straightforward je. Net cash out, tolak dengan initial investment, tolak dengan profit rate. Dia straightforward. Just tolak je. Direct tolak net cash out, tolak initial investment, tolak profit rate, dapat berapa jawapan. Contoh dekat sini, 95.50 tolak 125 USD, tolak 26 USD, jadi dapat negatif 55.50. Jadi stay at loss position. Tapi andai kata, tak ada contoh yang andai kata dekat sini saya letaklah katakan dekat sini 200 USD. Okay, 200 USD tolak dengan 125, tolak dengan 26. Berapa jawapan? Siapa boleh tolong kirakan? Siapa boleh tolong saya kirakan andai kata net cash out dia 200 USD tolak dengan 125 tolak dengan 26. Ada tak siapa-siapa boleh tolong kirakan sekarang? Tak ada. 49. Okay, 49 USD. Okay. Jadi bila 49 USD, okay, thank you. Andai kata 49 USD, jadi kita nak tahu pula tu dalam USD. Tapi kalau dalam currency, katakan dalam nilai ringgit Malaysia, sekarang berapa? 1 USD bersamaan dengan katakan 4.6. Jadi saya darab dengan 4.6. 1 USD bersamaan dengan RM4.60. Jadi darab, jadi saya dapat untung dalam 225.4 US, RM225.40. Jadi tu dah untung. Tu cara mudah lah. Okay, Abdullah bin Ahmad. Okay, thank you reply.
Ya, ada soalan dekat sini. Management fee tu macam mana ditolak masa bila? Okey. Untuk GAE 5 kali, management fee ni dia akan tolak masa kita nak terminate account. Contoh account dah untung dapat 49 USD. Jadi masa kita kita nak terminate tu dia akan terus tolak daripada situ. Jadi kita tak perlukan keluar duit lain pun untuk dapatkan balik modal yang kita simpan ni serta keuntungan yang dijana. Kalau profit rate tu minus, macam mana nak kira untung? Okay, kalau GAE 5 kali minus ni normal lah. Memang dia akan minus, dia akan terus tolak. Sebab tu kita kena terminate masa account dekat net cash out ni jauh lebih tinggi berbanding initial investment selepas tolak dengan profit rate. Tapi untuk GAE 10 kali ada cara dia lah untuk kita uh, nak recover balik dia punya fee yang setahun yang berlalu dan untuk up to date current management fee tu ada cara dia lah untuk kita maksimumkan keuntungan. Jadi dekat sini boleh faham lah. Okay? Jadi kalau anda kata 49 ialah untung yang kita dapat daripada JA 5 kali. Jadi kita nak tahu balik dengan modal serta untung berapa, tambah 125. Jadi amount tu lah akan masuk dalam account. Tapi nak mudah, macam tadi saya kata, just bandingkan screen payment amount dengan net cash out. Itu cara mudah. Okay. Okay, next. Okay, balik kepada GAE 10 kali. Okay, yang ni contoh untuk account GAE 10 kali yang rugi. Macam mana kita tahu dia rugi? Okay, macam tadi, cara mudah kita tengok dekat screen, yang bandingkan screen tadi, payment amount dengan net cash out. Okay, tengok antara dua screen ni, payment amount dengan net cash out ni yang mana lebih rendah. Okay, andai kata payment amount ni ataupun net cash out ni lebih rendah berbanding payment amount, maksudnya account kita belum untung lagi lah. Even modal dia tak lepas pun lagi modal dengan untung. Jadi formula kita nak tahu net cash out kita tolak dengan payment amount dapat bersamaan dengan berapa profit, berapa untung. Contoh dekat sini RM15,908.62 tolak dengan RM15,920.20. Jadi dia dapat negatif RM11.58. So sah-sah memang negatif. Negatif memang rugilah. Kalau terminate pada masa ni kita rugi dalam sekitar RM11 lebih. Jadi kita sayang kan. Jadi kita tunggu je lah duit kita ataupun account kita untung baru kita buat termination. Jadi kalau kita nak buat calculation untuk profit percentage, cara kita nak kira, cara mudah kita kira net cash out. Okay, net cash out ni bahagi terus dengan payment amount. Okay, contoh RM15,908.62 bahagi dengan RM15,290. Oh, saya typo kat sini. RM15,290.20. Okay, darab dengan 100. Jadi, dia katakan dapat kurang daripada 100, 99.92%. Jadi, maksudnya 100% pun tak lepas lagi. Modal pun tak balik modal lagi. Jadi, profit less than 100 belum untung. Dia tak balik modal pun lagi. Jadi, kita biar je lah dulu. Yang mana account belum untung, kita just biar. Kita tunggu je. Biar masa menentukan. Biar harga emas menentukan bila account kita untung. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, ni salah satu lagi cara yang kedua untuk kita buat pengiraan. Okey, second method. Okey, yang tadi ialah first method. Okey, cara bandingkan screen payment amount net cash out. Cara yang kedua ialah cara pengiraan. Nak kira, okey, macam tadi masuk ke website GAE, pilih list. Okey, dia ada keluar semua ni. Lepas tu tengok dekat bahagian kolom. 3 kolom ni antara yang penting lah. Bagi saya penting 3 ni. Okay, initial investment, net cash out, profit rate. Initial investment ini ialah modal masa kita buat pembelian. Kita beli 1 unit ke, kita beli 2 unit, kita beli berapa unit. Contoh dekat sini, 1 unit 250 USD. Net cash out pada masa ni ialah 229.46 USD. Profit rate dia 74.43. Jadi saya nak buat calculation. Walaupun saya tahu, okay, sekali tengok kita dah nampak bila net cash out ni less than 250 ni, maksudnya sah-sah memang belum untung lagi, tapi saja kita nak tahu berapa kerugian dekat sini, berapa USD kurang. Jadi net cash out, kita ambil net cash out ni, kita tambah dengan profit rate. Kita tambah dengan profit rate. Okay, net cash out ni tambah dengan profit rate. Lepas tu initial investment, kita tambah pula dengan profit rate dia. Profit rate.
Kita tambah dengan profit rate berapa. Profit rate kita kena tahu yang satu unit bersamaan dengan 78.75 USD. Macam mana 78.75 USD ni? Mungkin melalui 9 kali ganda, 9 darab 2, 9 darab 250. 9 darab 250, 2250, okay, darab 3.5%. So 78.75 USD untuk satu unit. Tapi andai kata kalau you beli lebih daripada satu unit, you darab lah. Dikatakan kalau beli 2 unit, 157.50. Okay. Tapi yang ni simple je, satu unit. Contoh dekat sini net cash out 229.46 tambah dengan 74.43, okay, tambah. Okay, tolak pula 250, tolak dengan 250 tambah dengan 78.75 USD. Jadi dekat yang atas ni A ni terdapat 303.89 USD, tolak dengan 328.75 USD. Just ingat dalam kepala kalau beli satu unit GAE 10 kali, modal dia mestilah 328.75 USD, takkan berubah satu unit. Kalau you beli 2 unit, you darab lah dengan 2. Okay, modal dekat sini, bila dah tambah ni, tolak dengan berapa unit, darab dengan 2 dekat situ. Lepas tu, contoh dekat sini dapat negatif 24.86 USD. Jadi, kita nampak sah-sah memang negatif. Negatif memang loss lah. Kalau kita even nak proceed terminate pun, dia akan keluar message, you are terminate at a loss position. Jadi, bila loss position, kita just biar dulu. Okay, next untuk akaun yang untung dekat sini, okay, contohlah kat sini, net cash out dia 275.77 USD tambah dengan profit rate 74 USD. Lepas tu tolak balik dengan 328.75 USD. Jadi bila kita buat calculation, kita dapat sebanyak 21.02 USD. So kita nampak okay, dah untung 21.02 USD. Okay, kalau convert ke nilai ringgit berapa? Okay, kita boleh tengok balik. Currency semasa berapa? Currency kita boleh tengok dalam website tu, dia dekat homepage tu dia ada keluar 1 USD dia ada tunjuk 1 USD bersamaan dengan berapa currency. Contoh dekat sini 1 USD bersamaan dengan 4.7 sen. Jadi just darab je lah. 21.02 darab dengan RM4.7 dapat RM98.79 untung. Jadi kita tengok, okey, rasa puas hati kita dengan untung ni. Kalau rasa dah puas hati, okey, boleh terminate. Kalau rasa tak puas hati, just biar dulu. Tunggu dulu harga emas naik. Contoh sini ialah pada harga 62.72. Contoh saya nak aim, okey, sampai 69 lah baru saya terminate. Okey, kita just tunggulah dulu. Nanti bila harga tu dah cecah 69, kita tengok balik. Okey, kita buat pengiraan balik. Okey, dah puas hati dengan untung. Okey, kita pun terminate. Terminate dekat sini je. Action ni ada 2 pilihan. View, termination. Okey, itu cara sangat mudah, sangat simple saja. Okey, sebab tu siapa yang belum buat lagi JE 10 kali atau 5 kali, buatlah. Okey, nanti mudah untuk anda faham, anda nampak. Okay, selagi tak buat memang tak akan nampak, percayalah. Okey. Okay, next ialah contoh untuk GAE yang mana buat pembelian lebih daripada satu unit. Okay, bagi yang ada modal besar, dia mampu beli lebih daripada 2 unit, 10 unit ke 5 unit, 3 unit ataupun 15 unit, berapa unit. Okay, boleh buat pengiraan dekat sini lah. Contoh dekat sini, antara contoh yang untung, buat pembelian 2 unit GAE 10 kali. Macam mana kita tahu 2 unit? Sebab 500. Satu unit bersamaan 250. Jadi bila 500 ni, kita boleh tahu, okey, 2 unit dia buat pembelian GAE 10 kali. Jadi net cash out dia ialah 771.76. Management fee ni ialah screen lama. Okay. Sekarang ialah profit rate. Jadi RM132.04. Jadi tambah 2 ni, macam biasa kita tambah 2 ni. Okay, tambah 2 ni, net cash out, tambah profit rate, dapat jumlah berapa. Okay, lepas tu initial investment. Initial investment ni, okay, tambah balik dengan fee. Fee ni yang kita dahulukan, 78.75 darab dengan 2 unit. Jadi dapat 657.50. Jadi ambil yang A tolak B. Okay, A tolak B dapat 246.30 USD. Lepas tu nak tahu untung. Nak tahu untung 246.30 bahagi dengan 657. Okay, bahagi dengan yang ni. Okay, darab dengan 100. So dapat keuntungan sebanyak 37.46%.
Jadi bila dah untung, puas hati dengan keuntungan, boleh teruskan untuk terminate. Kalau selagi tak puas hati keuntungan, boleh hold dululah account. Okay. Selama mana ataupun tunggu sampai harga emas naik sejauh mana. Okay. Jadi untuk sini saya nak tunjuk contoh GAE 10 kali antara contoh mereka yang dah make profit untuk GAE. Okay, dekat sini ada sampel, tiga contoh, tiga testimoni. Okay, pertama, dia punya net cash out 3,630.50 iaitu bersamaan dengan ringgit Malaysia 17,172.27. Jadi keuntungan dia dalam masa dia beli dengan 15,534, dia jual dengan 17,172 ringgit. Jadi modal dia menghampiri tak nampak dia punya skrin kat bawah ni. Okay, modal keuntungan bersih dia 1,638 dalam masa 14 hari. Okay, yang kedua, untung dia sebanyak RM309.24 okay, dalam masa 11 hari, 20% keuntungan. Dan yang ketiga, keuntungan bersih sebanyak 21%, sebanyak 3,252, iaitu modal dia sebanyak 15,553, masa nak terminate dia jadi RM18,805.06. Jadi keuntungan ni apapun dia berdasarkan kenaikan harga emas dunia. Okey, saya rasa saya tengok balik chat ni, kalau boleh ada soalan. Kalau beli asing-asing boleh jual asing. Sesuatu secara berasingan lah kan. Okey, untuk termination yang beli lebih daripada 2 unit, kita tak semestinya terminate 2 unit terus. Kita boleh terminate 1 unit dulu ataupun nak terus 2 unit terus terminate pun boleh, ataupun nak terminate satu-satu pun boleh, tak ada masalah. Contoh beli 3, nak terminate dulu 1, 2 lagi just biar, boleh. Tak ada masalah. Dia ada option untuk kita pilih berapa unit yang kita nak jual. Kena jual sekaligus dalam satu kalau tak semestinya lah. Okay, kita boleh terminate berapa yang kita nak. Dia ada option masa kita nak buat termination. Okay, ni pun ada yang tolong jawabkan. Okay, thank you kepada yang dah jawab. Okay, kalau kita beli 2 unit serentak, boleh terminate 1 unit sahaja? Boleh ke? Okay, kalau beli 2 unit serentak, nak terminate 1 unit dulu pun boleh. Okay, nak terminate 2 sekaligus pun tak ada masalah. Kita buat pembelian, kita boleh buat staging. Terminate pun kita boleh staging. Kita tak perlu terminate semua pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, next, risiko rugi. Okay. Ada yang tanya juga kan, buat GAE ni, buat pembelian GAE ni ada risiko rugi tak? Okay. Sebenarnya, risiko rugi itu memang ada. Even kita buat investment apa sekalipun, memang ada risiko dia. Jadi risiko di tempat lain saya tak nak sebut lah. Okay? Tapi di Quantum Metal kita ada risiko dia dari segi masa dia. Masa dan juga bergantung kepada harga emas semasa lah. Sebab tu kita kena tahu. Andai kata kita buat pembelian hari ini, contohlah you beli malam ni dengan harga 65 berapa malam ni? Sekejap saya tengok, 65,56. Okay, jadi andai kata you beli malam ini dengan harga 65,56, jadi kita kena tunggu at least lah 65,56 tambah dengan katakan 10 kali. At least buy price tu dia kena sampai 67,5 baru dia break even. Tapi you nak aim untuk lebih lagi profit. Jadi you kena tunggu sampai harga cecah, katakan target 2% lah at least. Kena tunggu sampai harga 68,87 baru kita boleh terminate untuk kita dapatkan keuntungan serta modal. Jadi kalau kita terminate at loss position, dekat sistem QM dia dah ada prompt message dekat situ, warning you are terminating at a loss position. Kalau you proceed memang loss lah, you akan dapat less than daripada jumlah yang you buat payment amount masa buat pembelian awal. Jadi just tunggu je lah, jangan terminate. Okay. Jadi risiko rugi bila berlaku bila kita tak sabar nak terminate account di saat account masih belum untung. Jadi kita nak untung macam mana? Kita kena sabarlah. Kena sabar. Kita tunggu je harga emas tu naik sampai dia recover spread dengan tak sampai dia punya targeted profit rate
biar dia sampai recover spread dengan profit rate, barulah kita terminate. Jadi kalau selagi tak sampai tu, kita jangan terminate lagi lah. Okay. Macam satu lagi, satu lagi saya nak bagi pengiraan untuk, sebab saya pun ada pengalaman salah satu akaun saya yang dah lebih daripada setahun dan saya baru je terminate baru-baru ni. Kita bila contohlah you buat simpanan GAE ni, you dah biarkan selama lebih daripada 1 tahun. Jadi dia punya profit rate ni dia dah utilize dah habis dah yang 78.75 untuk 1 tahun yang pertama. Jadi dekat sini dia reflect negatif dah. Jadi kita nak make sure at least lah alang-alang you dah biarkan lama, biarlah dia sampai recover, at least recover initial investment dengan profit rate yang kita dah bayar 70, kita dah dahulukan 78.75. Jadi you tunggulah net cash out ni, pastikan dia lebih daripada um, profit rate 7875 dengan you tambah balik dengan berapa jumlah yang as at to date. Jadi contoh kata dekat sini dia dah cecah 250. Contohlah you tunggu sampai dia cecah ke 78.75 tambah dengan katakan 50 USD untuk current profit rate. Jadi you just biar je dulu sampai net cash out tu jadi katakan at least 390 ataupun 400. Net cash out ni dah 400 USD, barulah buat termination. At least dah balik modal lah yang initial investment dengan profit rate yang dia dah utilize yang setahun yang pertama dan dia tolak untuk tahun yang kedua. Tapi kalau you rasa you tak sabar, tak nak, you nak jugalah duit tu. Jadi you tunggu, itu bergantung kepada individu. Sama ada dia nak teruskan terminate ataupun dia nak tunggu lagi. Kalau you sanggup tunggu, you kena tunggulah. Just biar je lah untuk akaun yang dah lebih daripada 1 tahun. Okay. So, saya rasa itu sahaja untuk malam ini. Saya rasa slide saya dah habis dah. Okay. Itu sahaja daripada saya. Untuk pengiraan GSA, GCA, GAE 5 kali dan GAE 10 kali. Jadi siapa yang dah ambil peluang untuk akaun, dia ambil peluang beli pada harga 63, mungkin hari ini dah break even. Jadi boleh tengok intai-intai lah akaun, boleh buat comparison, buat calculation sedikit. Cuba explore yang newbie, yang baru tu. Saya rasa mungkin dia dah lebih expert lah daripada saya. Jadi itu saja daripada saya, Najmi. Saya pulangkan kepada Najmi. Ada apa-apa soalan daripada chat? Saya rasa ada yang dah bantu dalam Ramai yang dah tolong jawabkan. thank you. Siapa yang tolong jawabkan. Jadi saya Pastilah. serahkan kepada Najmi. Saya rasa itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan lagi? Ataupun ada apa-apa Najmi nak tambah daripada perkongsian malam ni? Saya rasa semua okey dah ni sebab memang dah cover semua. Jadi ada yang cakap terima kasih penerangan yang mantap dan jelas puan. Okey. Pasal ada soalan lagi, kalau beli Terima JE10 kasih. kat mana nak tengok harga emas masa kita beli? Okay. Ini dekat Kat mana nak bahagian tengok harga emas? yang detail. Masa kita beli maksudnya dah beli dah kan? Najmi kan? Dah beli maksudnya. Okay. Dah beli. Okay, so bila dah beli, jangan saya balik kepada slide yang ni lah. Saya nak tunjuk buy price. Okay. Kita boleh tengok dekat buy price sebenarnya. Okay, bagi yang dah beli CA 10 kali tapi tak tahu mana nak tengok buy price, at least dia tahu buy price lah. Kadang-kadang kita nak tahu accurate berapa amount, berapa harga yang kita beli tu mungkin kita tak dapat nak tengok secara lebih jelas, tapi kita boleh tengok transaksi first kali pergi dekat GAE list. Okay. Lepas tu klik sama ada dekat kod link kuning ni ataupun action view. Okay. Contohlah kalau klik kod link warna kuning orange ni, bila klik dekat sini, dia akan prompt satu lagi screen. Nampak dia punya screen details ni, dia ada bahagian, cuba cari bahagian buy price. Jadi buy price ni lah kita boleh letak satu benchmark untuk kita set harga cecah ke berapa-berapa, barulah kita boleh standby untuk termination. Ataupun
daripada buy price ni, contohlah 60.48, you target katakan nak at least 3%, tambah 3%. Sebab kalau GE 10 kali, 1% harga emas naik, kita dah untung 10%. Jadi kalau 3%, jadi 30%. Jadi tambah 3%. Jadi kita boleh dapatlah berapa yang kita boleh terminate. Jadi sinilah, daripada sini kita boleh tahu pada masa harga berapa untuk break even kita punya harga. Okay. Hmm. So, Betul. harap Terima menjawab. kasih. Sebab setiap unit kita jangan risau, memang ada detail apa semua. Tekan dekat list tu, tekan je yang kuning confirm ada. Tak kisah dekat website ataupun dekat ni lah, dekat paparan apps kan. Betul. Jadi jangan risaulah, sebab sebelum kita terminate tu kita boleh check dulu, double check. Itu Mm-mm. penting lah, sebab kadang-kadang kita bila dah banyak sangat kita beli, jadi mungkin ada setengah orang dia akan pening lah kan. Mana Uh-uh. satu yang hari tu punya unit kan. Jadi macam tu kita nak elakkan, kita double check lah. Kita double check. Betul. Then kalau untung, yes baru boleh proceed. Mm-mm. Tapi kalau macam yang baru-baru ni, kelang kabut pagi tu naik harga. Betul. Saya pun ada yang tak sempat terminate lah Jui. Memang kalau Saya kalau ni saya menjawab saya soalan orang lain. sendirilah, saya sendiri pun saya dah tak tengok dah benda tu. Saya terus ini tengok macam apa Puan Yuni bagi tahu tadi, check daripada yang depan je kan. Okey Ah, ini ah, ah. Nak kira memang tak sempat. kira Dah memang tak kena sempat laju, dah memang lepas ke laut laju dah. terus. Betul. Saya pula masa tu, Mm-mm. saya busy jawab persoalan daripada saya punya team. Akaun Oh, sendiri tak sempat terminate. iya ke? Allahu Akbar. Tak apa, tapi ada kenaikan kali kedua Rezeki kan, lain lah. insyaAllah. Mm-mm. Harapnya ada rezeki lagi lah. Okay. Okay, tak apa. Yang apa baru join pun jangan risaulah. InsyaAllah. Sebab benda-benda tu memang dia tak selalu jadi. Dia naik tiba-tiba pagi pula tu kan. Selalu dia hari Hmm. Jumaat. Petang sikit malam macam tu. Dia baru dia ni kan. Betul, sebab harga emas kita tak boleh ramal lah. Harga bila dia naik, bila Betul. dia turun. Betul. Hmm. Kadang-kadang dia tak ada news pun dia boleh naik kan. Kadang-kadang ada Hmm. news dia stay je. Dia kita Betul? tak boleh predict. Janji kita alert je lah. Kita tak perlu tengok 24 jam pun. Tapi kita just apa tengok rakan-rakan ke ada Tengok konsultasi grup lah. Kalau lain. mudah tengok grup. Grup Tengok sentiasa bagi dulu. signal. Kena Ya. sentiasa dalam tim. Tim under Dr. Wida ni sangat bagus lah. Jadi sentiasa ada dalam grup. Okay, janganlah left-left grup tu. Itulah Okay. kebanyakannya aktif juga. Saya tengok memang sihat lah. Ah, Uh, Cumanya janganlah kita apa bab kita sentuh sikit bab float withdrawal tu kan. mm, So sekarang ni memang ada isu 2 ke 3 minggu kita keluarkan daripada float kepada akaun bank kita lah. Jadi jangan risau sebab benda tu benda biasa. Lagipun memang tengah user untuk QM sekarang ni kalau untuk information semualah hampir 600,000 user untuk QM saja. Sebab Itu tak makin masuk ramai, yang makin bertambah dah. platform Tak lain. macam dulu. Jadi Uh, anda bayangkan sekarang ni harga emas dah cecah all time high hari tu. Jadi diorang ni yang platform lain termasuk QM ni semua jual. Jadi macam mana bank bullion tu nak handle kan? Jadi dia kena buat batch by batch lah. Dia kena buat satu-satu semua kan. Dia tak boleh dia bukannya dia mesti ada prosedur lah, prosedur dia. Jadi masa je dia mungkin ambil masa sikit. Jadi insya-Allah dia akan masuk juga. Jadi jangan risau. Kalau siapa yang buat GCA tu tengok macam tadi ada 1 hari dah dapat dah. Tak mm, sampai berapa jam dah dapat dah. Maksudnya dia memang dia buat best by best lah. Jadi GCA tu bukan semua orang buat, tapi yang JE ni kebanyakan orang terminate tu masa tu. mm. Jadi memang memang trafik tinggi lah. Jadi jangan risau. Okay, terima kasih semua. Kita hampir dah kepada pukul 10.24. Jadi insyaAllah lah kita akan akhiri kelas pada malam ni lah. Okay, Puan? Okay. Okay, Okay, boleh. saya rasa pun soalan-soalan semua dah dijawab. Okay. Okay, macam InsyaAllah. ni ada yang minta Rosida list, minta slide. Okay, saya boleh Minta kongsikan slide. dalam grup. Saya akan masukkan dalam grup WhatsApp Dr. Vida lah. Saya ada dalam grup satu, Satu. 3 dengan 6 kalau saya tak silap. Saya akan masukkan kat situ. Jadi siapa-siapa yang ada dalam grup selain pada tu boleh tolong forwardkan lah. Okay. Mm-mm. Mm-mm. Okay, Puan ya. Okay, terima kasih. Okay, penerangan yang jelas apa semua. Saya pun ni lah celiklah mata ini kan. Apa dengar penerangan Puan. Jadi kita dah belajar A to Z.
cara nak calculate apa semua. Jadi insyaAllah kita manfaatkan untuk kegunaan akan datang. Sebab mungkin kita mengikut price masa pun insyaAllah akan ada ni lah, ada tanda-tanda positif lah yang emas ni akan terus mendaki kan. Jadi kita gunakan ilmu yang kita dapat malam ni, kita kira kita punya keuntungan. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua untung sama-sama dalam quantum metal. Jadi kita akhirilah dengan kelas pada malam ni dengan surah Wal-As. Okey, sebelum kita akhiri kelas pada malam ni, saya nak iklankan sikit. Okey, pada hari Sabtu ni, BOP ataupun siri fizikal untuk TGC punya training, iaitu Business Opportunity Preview lah. Tolong siapa-siapa yang uh, inginkan ilmu-ilmu yang baru, yang one to one punya. Jadi kita kita daftar untuk siri hari Sabtu ni. InsyaAllah kita ada beberapa speaker, 3 orang yang speaker power-power lah dan TGC ni. Jadi insyaAllah kita belajar sama-sama dan untuk information juga, Sabtu ni adalah BOP yang terakhir untuk tahun ni. Jadi sama-samalah kita datang untuk kita sama-sama belajar. Mungkin ada ilmu-ilmu baru yang akan dibawakan oleh speaker kita. Sebab sekarang ni pun dah ada GAE 20, boleh beli kat apa mall apa semua kan, Malacca Mall apa semua, dia reward apa semua kan. Mungkin itu akan jadi inilah, jadi topik-topik yang barulah nanti. Jadi terima kasih semua untuk 72 orang yang masih ada. Jadi kita jumpa pada minggu hadapan pada hari Isnin. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terima semua. kasih Najmi. Terima kasih Okay. semua. Assalamualaikum.